warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat, kepada para tamu yang sangat dikasihi. Taufik Ahmad, Sarah Samsudin, Saidah Saleh, semua yang hadir pada malam ni ya. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, tolong buka pada jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga, muka surat ke 124 hingga 125 pada malam ni insya-Allah ya. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir yang kami sedang adakan kempen sekarang ni, bagi tuan-tuan punya pre-order, tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku dari kami bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Buku ni bukan sahaja merupakan penyuluh untuk ibu bapa dalam memberi nama yang tepat pada anak-anak dan mengelakkan kesilapan dalam ejaan dalam bahasa Arab. Dia juga merupakan satu buku panduan untuk menulis nama dengan bahasa Arab ataupun Jawi, dan terdapat senarai nama lelaki dan perempuan. Dan nama bagaimana jika ia murakkab. Murakkab ni berarti jika ia berangkai, nama gabungan. Macam orang suka namakan nama yang berangkai pada ni, Khairul Azmi, contohnya Zatul Akmam, ada orang nama-nama seperti itu. Jadi nama murakkab namanya. Kemudian juga akan buku ni syarat dengan nama-nama para ulama, para cendekiawan, para ilmuwan, para salihin dengan sejarah mereka. Dan kebanyakan nama yang diletakkan sini dalam informasi yang ringkas supaya kita bukan saja dapat menamakan anak kita dengan nama yang orang salih dan juga salihah, malahan kita dapat tahu latar belakang nama tersebut dan sejarahnya. Dan dia mengandungi lebih daripada 3,500 entry. Baik tuan-tuan ya. Mudah-mudahan tuan-tuan menyahut seruan kami pada kali ini, iaitu satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu pejabat satu tafsir. Milikilah tafsir Munir ni tuan-tuan sebagai satu langkah untuk memahami kalamullah. Langkah ruginya kita jika tidak dapat memahami, tidak tadabbur ayat-ayat Allah SWT. Dan kelebihan yang ada pada tafsir Munir ni, kalau tuan-tuan lihat ayat-ayatnya disertakan dengan huraian dari sudut balaghah, nampak huraian dari sudut mufradat lughah, dan kemudian ada di bahagian ni sebab turunnya ayat, dan kemudian ada kaitannya. Ni yang mahalnya, kaitan ayat ini dengan kehidupan kita pada hari ini, dipanggil sebagai fiqh harian, fiqh terhadap ayat. Bagaimana kita mengaplikasi ayat itu dalam kehidupan. Dia bukan setakat teori, tapi bagaimana nak mengamalikannya dalam hidup, kerana Quran ini sesuai untuk diamalkan sepanjang zaman sampai ke hari kiamat. Jadi tuan-tuan, keberatan untuk memahami kalamullah dengan menggunakan tafsir Munir yang sangat saya cadangkan, dan ulama ini hidup pada kurun ke-20, berarti segala kupasannya sangat berkaitan dengan kehidupan kita pada hari ini. Baik, kita lihat pada ayat yang ke 49 hingga 50, 2 ayat saja pada malam ni, dan saya akan ceritakan kepada tuan-tuan siapakah manusia paling tawaduk dan apakah jawapan apabila orang mengatakan bahawa mengadakan maulid itu satu bid'ah. Apa jawapannya? Dan saya akan ceritakan juga tentang bagaimana hebatnya Abu Hanifah yang Imam Syafi'i sifatkan ma minna illa wa huwa iyalun ala Abi Hanifah. Tak ada seorang pun di kalangan yang faham Quran yang merupakan para fuqaha melainkan dia terhutang kepada Abu Hanifah. Siapakah Abu Hanifah ni, dan bagaimanakah Abu Hanifah memahami ayat berkaitan dengan tawaduk, tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelajari tuan-tuan ya. Jadi jawapan ni akan saya huraikan dalam sepanjang kuliah ni, maka tuan-tuan jangan ketinggalan. Tolong jangan tinggalkan majlis ilmu ni. Baik ayat yang saya maksudkan ayat ke-49 dan 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi ithman mubina. Sadaqallahul azim. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang menganggap dirinya suci, iaitu golongan Yahudi dan juga Nasara? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang dikehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Perhatikanlah betapa mereka mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah, dan cukuplah buatan itu menjadi satu dosa nyata bagi mereka. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, ini merupakan satu ayat lanjutan daripada ayat yang lalu yang menceritakan tentang golongan Yahudi dan juga Nasara yang menyembunyikan kebenaran. Mereka bakhil untuk menyatakan kebenaran. Mereka sanggup untuk memasukkan kebenaran mereka tahu terdapat dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa,
Nabi Harun, Nabi-Nabi Bani Israel yang menyatakan kedatangan Nabi namanya Ahmad, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar dari surah Lugha, perkataan yuzakuna anfusahum, kata Imam Wahab Az-Zuhaili, maksudnya orang Yahudi suka memuji dirinya sendiri. Walau bagaimanapun ayat ini janganlah kita faham al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jangan kalau kita melihat ayat ini turunnya dikongkong oleh turun waktunya pada zaman 1400 tahun yang lalu berkaitan dengan Yahudi dan juga Nasara. Amat malang kalau kita melihat seperti itu, maka kita tak dapat manfaat apa-apa. Sedangkan Al-Quran ini sesuai untuk dipakai untuk diri kita, memang turun untuk kita. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran turun untuk mereka yang hidup, bukan yang orang telah mati. Amat malang sekali di setengah-setengah tempat pada hari ini kalau kita menonton dalam televisyen dan radio kedengaran bacaan Quran, maka orang bertanya, oh ada orang mati dah ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ruginya, tak ada manfaat untuk si mati itu tuan-tuan, ia manfaat untuk diri kita sebenarnya. Jadi dalam ayat ini kata Syekh Al-Imam Al-Wahab Az-Zuhaili mengatakan bahawa orang Yahudi suka memuji diri sendiri. Yang dimaksudkan dengan Yahudi di sini adalah orang Yahudi yang mengatakan kami adalah putera-putera Allah dan kasihnya. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini merupakan anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Jadi pertanyaan dalam ayat itu merupakan pertanyaan dengan nada hairan. Maksudnya adakah mereka tidak layak untuk memuji diri mereka sendiri? Mereka tidak sepatutnya tidak layak untuk memuji diri mereka sendiri. Jadi Allah SWT mengingatkan, janganlah kamu menganggap diri kamu suci. Jadi yang dimaksudkan balillahu yuzakki man yasha, Allah lah yang bersihkan siapa yang dikehendakinya dengan beri hidayah untuk beriman. Kemudian Allah menyebut wala yuzlamuna fatila, kamu tidak akan dikurangi pada amalannya. Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, zulum ni maknanya kegelapan, zulumat. Az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah, dalam hadis mengatakan kegelapan, kezaliman akan menjadi kegelapan untukmu di akhirat, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi zulum ni kalau kita belajar bahasa Arab, zulmun, zalim, zulumat, dha. Jadi zulum ini adalah maksudnya kalau kita belajar bahasa Arab adalah kurang ataupun melepasi batas, sama ada sudut negatif atau positif. Di akhirat nanti kalau kita melakukan satu amalan, Allah tidak akan membebankan di atas kita benda yang kita tak pernah buat untuk dihukum kita kerana perbuatan dilakukan oleh orang lain. Itu satu bentuk kezaliman. Kezaliman yang kedua adalah Allah tidak akan kurangkan sedikit pun daripada amalan yang kita lakukan, kerana yang Allah miliki itu merupakan satu timbangan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Timbangan itu mampu menyukat walaupun benda yang paling kecil, zarah, yang kita telah pelajari kata para ulama macam Tahir Ibn Ashur, sama ada telur semut ataupun semut yang paling halus, ini pun akan dihitung oleh Allah, maknanya lebih sempurna, lebih tamam, lebih lengkap, lebih tepat daripada timbangan emas yang kita lihat ada di kedai-kedai emas pada hari ini. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, perkataan fatil ini kalau kita pernah ingat dalam surah Al-Isra yang lalu yang kita pelajari, ia berkaitan dengan kulit pada buah kurma. Ini tuan-tuan, saya tunjuk pada tuan-tuan ni, dalam bahasa Arab ada 3 perkataan yang Allah gunakan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang yang mereka seru itu selain Allah tidak mampu untuk membuat walaupun qitmir. Dan ayat yang kita pelajari dalam surah Isra yang lalu, faman utiya kitabahu bi yamini faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Ini yang kita pernah pelajari dalam surah Al-Isra yang lalu. Dan kemudian Allah sebut dalam ayat ini yang kita perhatikan, wala yuzlamuna naqira. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, Allah tidak akan menzalimi sedikit pun. Begitu juga kita perhatikan, wa may ya'mal min salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wala yuzlamuna naqira. Kalau kita belajar Arab, yang saya tunjuk tuan-tuan sekali lagi ni buah kurma ajwa kat tangan saya ni. Perhatikan baik tuan-tuan. Nampak ni kurma ajwa ni. Kurma ajwa ni disunatkan kita, digalakkan kita untuk makan lah, untuk elakkan racun, elakkan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun wala sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa ni 7 biji pada waktu pagi, Allah akan selamatkan dia dengan jaminan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkata melainkan kebenaran, selamat daripada sihir dan juga racun. Tengok ni biji kurma. Perhatikan betul-betul. Nanti saya tunjukkan tuan-tuan lagi lebih. Ini yang kita nampak selaput ni. Ini selaput ni. Tuan-tuan, ini selaput namanya qitmir. Qitmir. Ada harga tak tuan-tuan anggap benda ni? Tuan-tuan pun tak perasan ada dalam kurma kan? Ini ada seurat benang yang ada duduk dekat kawasan ni, namanya fatil. Saya buka lain-lain tuan-tuan.
Tuan-tuan boleh dapatkan kurma ni daripada Zahdan Travel, kurma ajwa. Saya buka untuk tuan-tuan. Tuan tengok tuan. Tengok bila saya buka kurma, tuan-tuan akan nampak dalam kurma ni. Ni yang selaput ni, fiber ni yang duduk keliling biji kurma ni dipanggil sebagai qitmir. Yang ada seurat benang yang duduk macam benang itu, macam tali itu di kawasan ini dipanggil sebagai fatil. Dan kalau kita buka kurma ni lagi tuan-tuan, kita buka, kita lihat ada satu titik seperti titik di belakang ini dipanggil sebagai naqir. Naqirun. Ni semua adalah bukan qitmir, qitmir, ta. Haji Hairul Nisa, qitmir, ka, ta, mim, ya, ra, qitmir. Serat kurma, ya Muhammad Hasfani, serat kurma. Ya, fatil ni benang yang duduk di kawasan. Ni saya buka lagi kurma. Ni kurma ajwa yang kami jual di Zahdan Travel. Tuan-tuan perhatikan, ni nampak ni. Ni line ni. Ini namanya fatil. Ini yang melekat ni tuan-tuan, yang ada di keliling biji kurma ni namanya qitmir. Ini ada satu titik di belakang garisan ni namanya naqir. Jadi bila Allah ceritakan tentang kurma ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh makanlah kurma ni. Kurma ajwa, alhamdulillah ramai yang dapatkan di Zahdan Travel. Jadi bila Allah ceritakan tentang kurma ni, kita lihat ada di depan mata kita, setiap orang tidak terasing daripada kurma. Semua orang makan kurma. Bukan saja pada bulan puasa sekarang, pada waktu yang lain digalakkan kita untuk makan. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, bila Allah menyatakan bagaimana perkataan yang dimaksudkan kat sini, betapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi seseorang itu. Jadi kalau kita faham kata fatila ini diterjemahkan sedikit pun, maknanya benda itu pada kamu sangat berharga. Saya tunjuk sekali dia yang tanya ni. Tengok ni buah kurma yang dibuka. Ini pada biji kurma ni yang kita tak perasan, ni ada serat-serat dia ni dipanggil sebagai qitmir. Ni yang benang ni tuan-tuan, ini dipanggil sebagai fatil. Nampak tak? Yang ada titik kat belakang ni, titik macam jarum ni, lubang jarum ni dipanggil sebagai naqir. Nampak tak? Nampak? Titik di belakang biji kurma ni. Nampak? Ada kan? Semua kurma memang ada. Tak kira kurma Mekjol ke, kurma ajwa ke, kurma safawi ke, kurma apa lagi? Anbar ke, semua kurma memang begitu keadaannya. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi Allah nak bawa kepada kita qitmir adalah ni, selaput ni, selaput nampak? Selaput ni. Kan? Ni fatil adalah benang ni yang melekat kat tengah ni. Tengah lurah ni. Dan naqir di bahagian belakang ada lubang seperti jarum ni tuan-tuan. Baik. Setengah menterjemahkan perkataan fatil ni adalah merujuk kepada fatil bererti kalau kita basuh tangan, katalah pada hari ni kita pakai sanitizer, hand sanitizer, kita basuh, kita gosok tangan kita akan daki-daki melekat pada tangan tu. Daki-daki hitam, mungkin sel kulit kita yang mengelupas kerana menggunakan bahan seperti itu. Jadi kalangan para lugawiyun menterjemahkan juga maksud perkataan fatil di situ adalah kekotoran yang melekat pada tangan kita waktu kita menggosokkan jari. Jadi kita melihat satu kotoran warna hitam itu yang datang daripada jari juga merujuk satu bahagian jumlah nisbah yang sangat sedikit untuk ni kat tangan saya ni fatil melekat tuan-tuan. Fatil nampak fatil ni serat yang ada di tengah-tengah lurah dalam pada biji kurma, naqir satu titik di belakangnya, dan qitmir tu satu selaput yang ada pada biji kurma saya dah tunjuk tadi ya. Itu pun Ustaz Syafiq Murad ada masukkan tentang pembahagian tersebut pada satu gambar raja. Bagi tuan-tuan yang rajin boleh masuk bersama kami di Telegram sahabat Ustaz Zahzan, kerana di situ kami bincangkan segala benda yang berkaitan dengan tafsir ini. Dan saya itu ada buat pengumuman bagi tuan-tuan yang rajin, yang sempat untuk buat mind map, buat peta minda untuk kita pelajari bersama-sama ayat-ayat yang indah ni. Ada cikgu-cikgu yang sangat rajin yang telah buat peta-peta yang sangat menarik. Nanti saya nak hadiah kepada tuan-tuan lah, siapa yang buat peta-peta minda daripada ayat ni, buku tuan guru kita Menteri Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bagi mereka yang bertuah akan dapat hadiah buku ni. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, jadi siapa yang rajin yang dapat buat peta itu, saya akan hadiahkan buku ni. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, jadi ayat Allah ni menceritakan kepada kita bahawa sedikit pun hak mereka tidak akan
dirampas oleh Allah. Sedikit pun mereka tidak akan dikenakan tindakan untuk memikul benda yang tidak mereka lakukan sama sekali. Sedikit pun. Walaupun dalam kadar yang kita gambarkan tadi sama ada fatil, naqir ataupun kitmir. Sedikit pun tidak akan dikenakan kepada mereka. Jadi ayat ini mengajar kita satu perkara yang penting dalam hidup. Iaitu ayat mengajar kita tentang kewajipan bersifat tawaduk. Jadi bayangkan tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, kata para ulama tafsir bila mengkaitkan ayat ini dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagindalah contoh yang terbaik untuk diikuti. Bayangkan ketika berlaku pembukaan mana-mana negara, jika kita bandingkan Nabi kita dengan pemimpin-pemimpin yang paling terkemuka dalam dunia, sebutlah siapa nama mereka sekalipun, kita akan lihat mereka memasuki tempat yang ditawan, dijajah itu dengan penuh kebanggaan. Berapa banyak manusia yang dibunuh, berapa ramai perempuan yang telah ditawan, berapa banyak rumah yang dimusnahkan. Sampai hari ini pun contoh itu masih lagi berkata-kata dan kita dapat lihat dengan jelas di hadapan kita berlaku di Iraq sebagai contohnya. Sampai ini pembangunan tak selesai tuan-tuan, hancur Iraq itu. Jadi padang jarak paling terukur. Tengoklah Afghanistan, berapa ramai orang yang dibunuh. Masuknya kuasa besar Amerika itu dengan penuh ghatrasah, dengan penuh khuyala, dengan penuh takabur. Tapi Nabi kita SAW ketika berlaku pembukaan kota Mekah, serban ekor Nabi SAW itu sampai kena kepada tengkuk unta baginda. Begitu tawaduknya, tunduknya Nabi SAW, sampai bahagian serban itu sampai kena pada tempat tunggangan Nabi kita SAW. Kerana tunduknya Nabi, begitu tawaduknya Nabi kita SAW ketika pembukaan kota Mekah. Wa kada dhu'abatu imamatihi tulamis su'unuqa ba'iri. Hampir-hampir ekor serban Nabi kita itu kena pada tengkuk tunggangan ba'ir baginda, itu unta yang baginda naiki ketika pembukaan kota Mekah. Begitu tawaduknya Nabi kita SAW. Dan langkah tepatnya ayat bila Allah turunkan mengajar kita dan Nabi kita dan umat Islam untuk tawaduk. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saya pernah baca ayat ini ketika kita tafsir surah Al-Isra yang lalu, iaitu Allah menggambarkan mengajar kita untuk sentiasa ingat panduan, bimbingan dan juga petunjuk daripadanya, supaya kita tidak lalai, supaya kita tak tergelincir tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana bila menceritakan tentang ayat yang ke-49 ini, orang yang suka muji diri, walaupun ia dikaitkan dengan Bani Israel Yahudi yang sangat sombong kepada Nabi kita SAW itu, walaupun Husain bin Salam, iaitu Abdullah bin Salam telah masuk Islam, tapi mereka terus menerus menentang Nabi dan mendakwa bahawa si Husain ataupun Abdullah bin Salam, Nabi tukar namanya itu, adalah pendusta, pembohong. Bahkan ayahnya yang telah mati pun dikaitkan begitu juga. Jadi kita tidak mahu perasaan ini ada dalam diri kita tuan-tuan. Cuba kita perhatikan dalam petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya seseorang manusia berjaya untuk memimpin orang lain, kata Dr. Ratib Nabulsi, ataupun pengaruh ataupun kekuatan ataupun kehebatan sehingga Michael Hart letakkan Nabi kita SAW itu di tempat nombor 1 mengatasi Nabinya sendiri. Bagaimana penilaian tersebut dibuat? Orang ini dianggap manusia yang paling berjaya mengubah sejarah. Yang pertama sekali kerana dia ada kuwatut ta'thir tuan-tuan. Dia ada pengaruh. Dia ada satu aura, satu kekuatan untuk mempengaruhi dan juga mengilhamkan kebaikan kepada orang kelilingnya. Yang kedua adalah pada penilaian orang Barat, kekuatan itu lahir kerana itisa' ruq'ati ta'sir. Betapa luasnya dari sudut geografi, demografi, penyokong-penyokongnya. Maka, dan yang ketiga, betapa panjangnya kesan pengaruh tersebut kepada seseorang itu, kepada manusia yang lain selepas kewafatannya. Michael Hart ini dia melihat antara sebab mengapa dia meletakkan Nabi kita. Kita tak penting pun penilaian beliau tuan-tuan ya. Siapa pun di kalangan orang bukan Islam buat penilaian kepada Islam, itu hanya sebagai sebutan saja. Dia tidak mengurangkan sedikit pun daripada kedudukan Islam ini di sisi orang-orang beriman. Tak perlulah kita nak kena sebut pemain bola sepak itu masuk Islam, pemain bola sepak itu. Kita contoh yang terbaik Rasulullah. Orang-orang seperti ini datang dan pergi. Tak perlulah kita nak kaitkan kekuatan Islam dengan diri mereka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi kajian ini menariklah untuk kita lihat kenapa Nabi kita diletakkan nombor 1. Kerana nombor 1 sekali kekuatan pengaruh Nabi SAW menukar orang-orang Arab yang merupakan satu bangsa yang bersifat dengan sifat keras kepala, degil. Mereka ini merupakan orang yang satu masa dulu
suka membunuh, berdendam atas perkara-perkara kecil, tiba-tiba Nabi telah menukar mereka menjadi pemimpin manusia sejagat. Ini kesan daripada kekuatan syakhsiah dakwah Nabi kita SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut demografi, geografi, pencapaian sesuatu misi yang dibawa itu. Kita lihat Islam berkembang dari timur ke barat, di Afrika, di Eropah. Bahkan saya dihantar kepada tuan-tuan dalam WhatsApp group sahabat Ustaz Zahazan tentang seorang di Belanda yang sangat memusuhi Islam, yang berasal daripada parti kiri Belanda yang cukup benci pada Islam. Akhirnya beliau mengkaji Islam, sebaliknya beliau nak membuat satu undang-undang supaya di Belanda dinafikan langsung hak orang Islam. Tiba-tiba beliau mengkaji benda-benda sebaliknya dan telah mengucap pun syahadah. Mudah-mudahan pemimpin Perancis yang kejam terhadap Islam pada ini mendapat hidayah daripada Allah SWT, tuan-tuan. Wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz. Perkara itu bukanlah satu yang sukar kepada Allah SWT, perkara yang mustahil di atas kuasa Allah. Dan tuan-tuan hati dan dikasihan, ketiga adalah panjangnya tempoh pengaruh tersebut. Sehingga beliau berkata, ketika aku pergi melihat kawan-kawan aku yang Islam, aku melihat hari ini hari cuti. Kenapa hari cuti? Aku bertanya pada mereka. Mereka menjawab, ini hari kelahiran Maulid Nabi SAW. Ini yang nak beritahu tadi, tuan-tuan. Ini yang Maulid Nabi. Maulid Nabi, siapa Nabi kamu? Ini cerita daripada Michael Hart. Siapa Nabi kamu? Nabi kami Muhammad SAW. Berapa lama dia meninggal dunia? 1400 tahun lebih. Kamu masih sambut kelahiran orang yang telah mati. Apa cerita ni? Ini menunjukkan kepada kita keberkesanan dakwah itu, walaupun Nabi kita SAW telah pun wafat, tapi mengingati Maulid Nabi ini satu perkara yang menyuburkan iman, tuan-tuan. Membaca kisah Nabi menambah iman. Kerana kata Sa'ad bin Waqqas, bukan setahun sekali kami membaca kisah Nabi, tiap-tiap malam kami baca kepada anak-anak kami. Kunna nakra'u sirah ala abna'ina, kunna nu'allimu as-sirah kama yu'allimu ahaduna suratan minal Quran. Kami mengajar anak-anak kami untuk menghayati sirah Nabi mereka Muhammad SAW macam kami mengajar mereka Al-Quran. Sisi ke sisi, tuan-tuan. Kerana kehidupan Nabi adalah terjemah kepada Al-Quran. Berkata guru kami Syekhuna Dr. Imam Nuh Ali Salam Al-Qudha ketika ditanya oleh anak muridnya, apakah hukum menyambut Maulid? Bagi yang menyambutnya melakukan kebaikan, amal salih. Bagi yang tidak mahu menyambutnya, kerana mengatakan jenazah salafus salih tidak menyambutnya, mudah-mudahan mereka pun ada dalam kebaikan. Jadi siapa yang rasa ia baik menambah iman, sila teruskan. Siapa yang merasakan dia bukan daripada Islam, sahabat Nabi pun tak pernah buat, tak mau menambah sedikit pun daripada yang ada dalam Islam, sila buat. InsyaAllah kedua-duanya adalah khair, kedua-duanya adalah kebaikan, kedua-duanya berniat baik. Yang tak betulnya adalah kita menyalahkan orang. Jadi apa yang tuan-tuan tanya, saya pernah sebut dalam WhatsApp group kuliah guru saya, bahkan dalam Telegram sahabat Ustaz Azan pun saya bawakan video ni dan ada terjemahannya untuk kita faham, supaya menyambut Maulid ini, siapa yang menyambutnya mudah-mudahan dalam kebaikan, menyuburkan iman. Bagi mereka yang merasakan tak perlu baca sirah je, kita baca setiap hari bukan setahun sekali, teruskan. Tiada ruang untuk kita mencari kesalahan orang dalam saat-saat begini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana apa yang dilihat oleh orang Islam itu baik, insya-Allah ia satu kebaikan. Kerana Nabi kita pernah minta kepada Allah beberapa permintaan, lalu Allah telah makbulkan antaranya, sa'altullah alla yajtami'a ummati ala dalalatin fa'ataniha. Di Mekah, kalau tuan-tuan pergi umrah bersama saya tunjuk ada satu masjid namanya Masjid Al-Ijabah. Masjid Ijabah ni berarti masjid Nabi berdoa kepada Allah beberapa permintaan, antaranya Allah makbul, antaranya Allah tidak makbulkan. Jadi antara doa Nabi kita ketika berada di situ, ya Allah jangan jadikan umat ini berhimpun dalam kesesatan. Kita tidak akan melihat umat ini berhimpun dalam kesesatan. Tidak akan ada pahaman sesat, melainkan akan didedahkan aibnya dan pekungnya, tuan-tuan. Jadi usah kita risau, Islam dalam kebaikan insya-Allah. Hari ini ada yang bertanya kepada saya, bagaimana pula mengamalkan zikir-zikir harian. Sama ada pada hari ini, hari Ahad kita baca ya Hayyu ya Qayyum, besok Isnin la haula wala quwwata illa billah, hari Selasa Allahumma salli ala Muhammad, hari Rabu kita apa hari Rabu? Istighfar, astagfirullahalazim. Hari Khamis subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Hari Jumaat ya Allah ya Allah, hari Sabtu la ilaha illallah, hari Jumaat la ilaha illallah, hari Sabtu ya Allah sebagainya. Sebenarnya ini cadangan para salafus salih. Pagi tadi pun saya ajar pada tuan-tuan daripada kuliah yang sampaikan tentang kitab Bidayatul Hidayah, bahawasanya Imam Ghazali mencadangkan zikir-zikir itu diamalkan. Bukanlah makna kita amalkan satu, kita abaikan yang lain. Tidak, tuan-tuan. Kerana zikrullah ni satu vitamin dan suplemen yang penting untuk jasad kita lah, tuan-tuan. Maka barangkali kita terlupa untuk selawat, maka difokuskan pada sasa selawat tanpa mengabaikan subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Cuma penekanan kita pada hari itu adalah zikir-zikir yang ditekankan.
Kerana setiap zikir itu mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, macam sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika beliau bangun pada waktu malam, berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya bangun malam. Apakah saya peruntukkan 1/4 daripada malam saya untuk salawat kata Nabi?" Nabi menjawab, "Ya, baik. Kalau kau tambah pun lebih utama." "Kalau begitu 1/3, wahai Nabi?" Nabi jawab, "Ya, bagus. Kalau tambah pun lebih utama." Maka sahabat ni kata lagi, "Wahai Nabi, kalau itu 1/2." Nabi kata, "Ya, kalau buat tambah pun lagi baik." Maka dia berkata lagi, "Nabi, kalau begitu seluruh malam saya jadikan selawat untuk Rasulullah." Rasul jawab, "Ya, akan diberi kebaikan kepada kamu cukup banyak." Mafhum daripada hadis ini menunjukkan kepada kita, meramallah tuan-tuan. Jangan kita nak membid'ah-bid'ahkan orang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat Nabi sering menziarahi sahabat-sahabat yang kukuh imannya, yang banyak pengorbanannya untuk Islam di Quba, di tempat nama Quba itu setiap hari Sabtu. Selalu Nabi pergi. Nabi menjadikan hari Sabtu tu dalam jadual baginda untuk menziarahi penyokong-penyokong Islam yang hebat, sahabat-sahabat yang tegar imannya di Quba. Kalau mereka merupakan petani kebun kurma yang tidak mampu sampai ke Masjid Nabawi, maka Nabi pergi ziarah mereka. Wahai ahli-ahli politik, ziarah orang bawah, apa dipanggil, akar umbi, bukan musim pilihan raya je, sepanjang waktu. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah menjadikan dalam hidupnya hari Sabtu beliau pergi untuk mencari penyokong-penyokong Islam yang ada di Quba dan sembahyang sunat di Quba. Apa salahnya kita nak galakkan orang buat begitu, tuan-tuan? Kita nak banyakkan orang Islam, bukan kita nak banyakkan orang kafir. La budda lana an nukaffir al-muslimin wa la nuqallil adadahum. Janganlah pada ini kita kerana perkara kecil pun kita nak membawa orang kepada bid'ah dan mengajak orang kepada kesesatan, mengatakan orang itu sesat dan bid'ah itu ujungnya neraka. Bukan begitulah, tuan-tuan. Banyak penilaian, pertimbangan para ulama untuk menghukum seseorang. Jadi balik kepada ayat ini tadi, mengajar kita satu nilai yang penting dalam hidup yang namanya tawaduk. Jadi tawaduk adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat utama, kerana ia meletakkan kita di satu tempat yang tinggi. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Sesiapa yang tawaduk kerana Allah, Allah akan meninggikan kedudukannya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana hebatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika Sayyidina Abu Bakar hendak pergi untuk menunaikan ibadah haji, maka Sayyidina Umar telah meninggalkan Umar Khattab radhiyallahu anhu untuk mengambil tempatnya sebagai khalifah. Khalifah mana? Pengganti, penjaga, naibnya. Apa istilahnya? Pemangku ketika baginda keluar dari Madinah. Tiba-tiba ada seorang bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar dengan kata, "Wahai Abu Bakar, adakah tuan khalifah meletakkan seorang yang begitu kasar, begitu bengis ganti tuan?" Sayyidina Abu Bakar ni orang paling baik lah, tuan-tuan, selepas Rasulullah SAW. Jadi siapa menafikan, melainkan Rawafid, Syiah saja. Abu Bakar Nabi tawaduk, dia berkata, "Sungguhnya Allahumma inni istakhlaftu alaihim khaira khalqik." Wahai Tuhan, jawapan kepada orang yang bertanya itu, untuk pengetahuanmu, aku meletakkan penggantiku orang yang paling baik yang ada atas muka bumi pada hari ini. Tawaduknya Abu Bakar, padahal Abu Bakar orang paling baik selepas Rasulullah. Tapi tawaduknya Abu Bakar ini berkata kepada orang bertanya itu, aku meletakkan orang yang paling baik untuk menggantikan aku di muka bumi yang ada pada hari ini, iaitu Umar Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Ibn Asakir. Dan ketika Sayyidina Umar gering, Sayyidina Abu Bakar gering, sakit, tuan-tuan, maka Sayyidina Abu Bakar telah pun menulis satu wasiat kepada umat Islam. Ini istakhlaftu min ba'di Umar fa in adal fadzalika dhanni bi wa in jara wa baddal fal khaira aratu wala a'lamul ghaib. Ketika wala a'lamul ghaib, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam watikah pelantikan Umar itu, cadangan untuk umat Islam nanti Umar selepas kewafatannya, pilihannya adalah Umar untuk menggantikannya. Dalam tulisan yang sangat tawaduk itu beliau berkata, "Wahai Tuhan, aku menggantikan tempat ini, orang paling baik untuk mengambil urusan orang Islam adalah Umar Khattab radhiyallahu an. Kalau dia berlaku adil, maka itulah sangkaan aku kepadanya. Kalau dia telah pun bertukar menjadi orang yang sebaliknya, aku menyerahkan urusan itu kepadamu, wahai Tuhan, kerana tidak aku lihat kebaikan melainkan padanya." Terus sebab kita ni, tuan-tuan, dalam hidup, kalau kita perlu puji seseorang, umat ni dalam Islam mengajar kita, kita jangan puji melampau-lampau. "Oi, fulan hebat, dialah bayangan Rasulullah." Jangan kata gitu, tuan-tuan. Jangan kata gitu. Kalau kita perlu puji seseorang pun, kita kata, "Saya melihat kebaikan padanya. Wa hadza dhanni bihi wa la uzaki 'ala Allahi ahada." Aku melihat orang itu orang alim, orang tu orang baik, orang tu pemimpin yang jujur, orang. Jangan berlebihan. Kita kata setakat itu yang saya tahu,
dan saya tidak melebih-lebihkan seseorang itu melebihi daripada hak yang sepatutnya kepada Allah SWT. Jadi jangan lebih, jangan melampau, jangan over sangat. Sikap over dalam memuji ini adalah sifat yang dibenci oleh Islam. Saya pernah ajar pada tuan-tuan, kalau Umar Khattab radhiyallahu anhu, kalau orang puji di hadapan, beliau ambil tanah lempar ke muka. Amarana Rasulullah an nahthu'a ala wujuhil maddahin turab. Kami diajar oleh Rasulullah untuk melemparkan muka orang yang memuji-muji ini tanah. Kami diajar untuk melempar muka orang puji-puji ini, kerana dipuji kamu di depan, belakang kamu ni mesti akan keji kamu. Jadi tuan, ini adalah apa yang diajar, jangan lebih. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berdoa, saya pernah ajar pada tuan-tuan doa ni, kalau orang muji kita, kita tak dapat nak bersikap macam Umar yang sangat tegas itu. Kita ambil sikap lemah lembut Abu Bakar. Abu Bakar bila orang mujinya, beliau berkata, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wala tu'akhidhni fima yaqulun waghfir li fima la ya'lamun. Ataupun setakat Allahumma la tu'akhidhni mimma yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li fima la ya'lamun. Itu ni, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun, ya Allah jadikan aku lebih baik daripada sangkaan mereka. Wala tu'akhidhni mimma yaqulun, janganlah kau kira aku pada kelemahan-kelemahan yang ada yang mereka tak tahu. Waghfir li fima la ya'lamun, ya Allah berilah kepada aku ganjaran pahala atas kelemahan-kelemahan yang hanya Engkau saja yang tahu. Mereka tidak tahu. Mereka puji aku kerana mereka tak tahu kelemahan aku. Jadi gitu tuan-tuan ya. Ini akhlak para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik tuan-tuan hati dan dikasihan, ini adalah berkaitan dengan pujian. Puji pada diri kita tak boleh, puji pada orang melampau-lampau pun tak boleh. Kalau kita perlu puji, kita sebut hakadha dhanni bihi wala uzaki 'ala Allahi ahada. Beginilah aku melihat orang itu baik. Kau tanya, memang aku tahu dia orang baik. Tapi setakat itu saja, aku tak ada lebih. Tak ada lampau. Kalau orang tanya pada kita, fulan itu pinang anak saya, pandangan kamu tentang dia bagus, tahajud tak pernah tinggal. Ini melampau tuan-tuan. Itu sebab kalau kita pergi kenduri kahwin, kalau kita pergi kematian, contohnya kematian ni maksud saya, nanti lepas kematian, lepas dari semayang kan orang tanya, apa pandangan kamu tentang si mati? Kita pun jawab, baik. Kita kenal ke si mati tuan-tuan? Kita singgah semayang saja. Kita tak kenal kan? Jangan jawab tuan-tuan. Diam. Bagaimana pandangan si mati? Diam. Saya tak kenal. Tak payahlah sebut saya tak kenal. Diam je lah. Kerana tak boleh memuji orang benda yang kita tidak tahu tuan-tuan ni boleh kongsikan. Baik, jadi dalam ayat ini adalah satu peringatan untuk kita supaya mengamalkan apa yang diajar oleh Islam, supaya kita tawaduk, tak perlulah menceritakan lebih-lebih tentang diri kita ataupun orang lain. Dan saya pernah bawa kisah yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang orang yang zalim pada diri sendiri, suka memuji diri sendiri, melampau-lampau ini tuan-tuan. Sedangkan dia tidak sedar bahawa sebenarnya nikmat Allah kepada kita ni besar. Kalau kita puji diri kita berlebihan, sebenarnya kita lupa apa yang Allah beri itu semua yang lebih itu semuanya Allah punya. Allah beri pada kita 3 nikmat tuan-tuan ya. Nikmatul ijad, wa ni'matul imdad, wa ni'matul irsyad. Allah beri pada kita 3 nikmat yang pernah saya sebut tuan-tuan. Nikmatul ijad, Allah jadikan kita. Nikmatul imdad, Allah yang beri pada kita, rupa paras ke, kepandaian ke, kesegakan ke, kebijaksanaan bercakap ke, mempersonakan orang ketika tampil ke hadapan ke, aura ke yang orang sebut-sebut. Ini semua adalah pemberian Allah tuan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa sahaja yang datang pada kamu sebenarnya semuanya daripada Allah. Yang ketiga, nikmatul irsyad. Allah jadikan kamu orang Islam. Kalau Allah tak jadikan saya orang Islam, mungkin saya sedang tunggu sebuah kuil pada ini tuan-tuan. Dengan pakai towel, dengan pusat, apa istilahnya, terjojol macam tu. Dengan perut buncit, duduk, tunggu busut. La ilaha illallah, Allah puji kita, Allah lah bagi pada kita irsyad. Allah bagi pada kita iman. Kita lahirkan dalam keluarga yang Islam, alhamdulillah. Jadi semuanya daripada Allah tuan-tuan. Allahu Akbar. Al-Imam Ratib Nabulisi membawakan kisah tentang sahabat baiknya yang diakui sebagai gurunya. Mereka ni orang-orang baik lah tuan-tuan ya. Hafizahullah. Beliau cerita tentang almarhum Syekh Muhammad Tari Syarawi yang merupakan ahli tafsir antara yang paling hebat yang pernah dilahirkan di muka bumi ini tuan-tuan.
Beliau ketika pergi mendapatkan rawatan di negara luar kerana di bumi Mesir itu tak ada peluang untuknya dapat rawatan itu, maka beliau pergi ke negara barat, sebuah negara barat. Di sana dia sambut orang dengan dahsyat, mengalahkan presiden, mengalahkan perdana menteri, mengalahkan raja, tuan. Orang-orang Arab situ, orang Islam semua sambut di airport, di hospital, pergi semua orang datang untuk jumpa dengan beliau. Maka pihak broadcast negara itu merasa terkejut dan bertanya, tak pernah kami lihat macam ni sekali sambutan untuk orang alim dalam agama. Bukan saja orang Islam sambut, orang Kristian sambut, orang Yahudi sambut. Kerana beliau adalah seorang tokoh yang sangat hebat, tuan. Allah yarham, meninggal dunia beliau. Saya selalu sebut tafsir beliau dalam kuliah tafsir sama-sama, tuan-tuan, ya. Al-Imam Syekh Muhammad Talib Syarawi ni, akhirnya ditanya orang. Tanya, tuan, kami tak pernah lihat sambutan yang luar biasa seperti yang tuan terima ketika berada negara kami ni. Walaupun Perdana Menteri, walaupun raja, walaupun orang pemain bola sepak, macam ni punya sambutan tak ada, tuan. Apa rasa tuan, ya? Nangis beliau jawab, tuan-tuan. Ya, dia jawab, nangis. Al-Imam Talib Syarawi menjawab bahawa dalam hidup ini aku hanya melaporkan urusan aku kepada Allah. Kamu semua melaporkan diri kepada bos kamu. Baguslah tu, kamu bekerja dengan dia, kamu lapor diri kepada bos. Ada orang bekerja dekat Perdana Menteri, pergi JPM, beritahu kepada Perdana Menteri laporannya, report lainnya. Ada orang jadi guru, melaporkan diri kepada pengetua. Tapi aku dalam hidup, kata beliau, alhamdulillah, aku tak pernah bekerja dengan sesiapa pun. Aku, bos aku lah Allah SWT. Aku tak pernah, tak sedikit pun dalam hidup ini mengharapkan daripada manusia sedikit pun. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Hebat, kan, Jadi ayat ini menceritakan kepada kita, balillah yuzaki man yasha. Allah lah yang meninggikan siapa yang dikehendaki olehnya. Wala yuzlamuna fatila. Mereka tidak akan dizalimi sedikit pun di akhirat, walaupun sebesar benang yang ada pada biji korma. Sedikit pun, sedikit yang tak ada nilai seperti itu pun tidak akan kena pada mereka jika mereka tidak lakukan. Tidak akan dibebankan ke atas akaun mereka kalau bukan mereka melakukan. Tidak akan dikurangkan sedikit pun, walaupun kadarnya sebesar itu yang kamu lihat tidak dinilai, tapi tidak akan dikurangkan sedikit pun di akhirat nanti di atas kebaikan-kebaikan mereka lakukan. Tuan-tuan, ada satu kisah yang dikemukakan oleh para ulama tentang Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ni seorang ulama yang terkemuka. Kata Imam Syafi'i, ma minna illa wa huwa iyalun ala Abi Hanifah. Tak ada seorang pun di dunia ini melainkan dia terhutang pada Abu Hanifah. Kerana Abu Hanifah adalah seorang yang mengajar kita bagaimana memahami istinbat, istidlal dalil daripada Quran. Dia lah mengajar kita semua. Tawaduknya Imam Syafi'i bercerita tentang Abu Hanifah An-Nu'man, ulama besar yang datang dari Iraq ini, tuan-tuan. Sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan ada peluang, marilah kita mengambil langkah berhati-hati pada waktu berlakunya wabak ni, tuan-tuan, dengan mengamalkan satu cadangan Rasulullah SAW. Baginda tidak berkata melainkan kebenaran. Ini adalah birkah, produk birkah, namanya birkah, yang berasaskan kepada Habatus Sauda, yang kami nak ajak tuan-tuan mengamalkannya, kerana padanya dijamin Rasulullah SAW adalah kebaikan dan penawar kepada semua penyakit, melainkan kematian, sabda Nabi SAW. Dipanggil sebagai Habatul Barakah, bijirin kebaikan, keberkatan. Tengok tuan-tuan boleh ambil dua seperti ini dan ambil pada waktu pagi, lepas sarapan 2 biji, dan lepas maghrib 2 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan mengambil pedoman kenabian ini, merawat semua penyakit, menyelamatkan kita daripada musibah wabak yang berlaku sekarang sebagai satu ikhtiar birkah Habatus Sauda. Tuan-tuan beli 3, kami hadiahkan 1. Bagilah hadiah kepada ayah kita ke, jiran kita ke, adik-adik kita untuk mengamalkan satu perbuatan yang diamalkan Nabi SAW. Di sini kami telah pun minyakkan dia dalam bentuk cair, dan dia tampil dalam bentuk kapsul seperti ini, mudah untuk tuan-tuan bawa ke mana-mana. Dan kalau kita nak makan minyak terus, mungkin kadang-kadang tak biasa, sukar untuk kita telan. Tapi telah kita buat seperti ini, mudah ya. Tuan-tuan nak kunyah pun boleh. Saya tunjuk macam mana kunyah.
setiap belian tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku tulisan seorang penulis bestseller Ustaz Ahmad Al-Fadil yang berkaitan dengan satu-satu nama Nabi kita Muhammad SAW. Dan kisah yang saya kemukakan tadi, tawaduknya Nabi ketika pembukaan kota Mekah pun ada dicerita di sini. Semua sifat-sifat Nabi, ada nama-nama Allah yang Allah pinjam kepada Nabi kita. Contohnya di ujung surah At-Taubah, Raufur Rahim, itu nama Allah pinjamkan untuk Nabi yang mulia ya. Rupanya ada banyak nama Nabi kita, macamlah nama-nama Allah, sifat-sifat yang sangat mulia. Nabi kita juga memiliki nama-nama yang sangat unggul yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan dapatkan Hawadis Sauda Birkah ini, tuan-tuan beli, kami hadiahkan buku ni untuk renungan tuan-tuan dalam bulan Maulid ni. Bacalah, hayatilah, dekatilah Nabi kita SAW dengan bacaan yang sangat baik seperti ini. Baik tuan-tuan, kembali kepada ayat ni tadi, bahawa Abu Hanifah pernah dipanggil datang ke istana oleh maharaja antara yang paling kejam tuan-tuan, namanya Abu Ja'far Mansur. Beliau dipanggil sebagai As-Saffah. Saffah ni mana siapa lawan ni saja dipancung di situ saja tuan-tuan, tak ada bagi can langsung. Maka Abu Hanifah dijemput datang ke istana untuk ditanya beberapa masalah, dan beliau adalah orang alim yang sangat dihormati. Maka datanglah Abu Hanifah sebagai seorang hamba Allah, bukannya takut pada kedudukan, kerana beliau tidak makan gaji dengan siapa pun. Dia adalah CEO, mengadu terus pada chairmannya lah Allah SWT. Tamsilan yang saya bawa untuk tuan-tuan faham, maknanya dalam hidup ini bergantung pada Allah saja. Balillah yuzaki man yasha, Allah muliakan siapa yang dia kehendaki. Bila manusia itu menjadi hamba kepadanya, maka Allah muliakan dia, seperti Abu Hanifah. Ketika beliau datang kepada Abu Ja'far Mansur, di istana Abu Ja'far ni ada seorang guru, orang alim yang macam Abu Hanifah juga, tapi orang ni memang tak senang Abu Hanifah. Kita dalam hidup ni memang ada orang begitulah tuan-tuan. Alangkah Nabi yang perfect, yang maksum itu pun cukup ramai orang benci. Kita baca kisah Bani Israel benci kepada Nabi kita SAW. Ini kan pula orang yang tidak maksum macam kita pada hari ini. Demikian juga Abu Hanifah tidak terkecuali. Beliau dijemput datang oleh maharaja yang sangat kejam, terkenal dengan kekejaman dan ketegasannya tuan-tuan, Abu Ja'far Mansur, Abu Ja'far As-Saffah. Maka tiba-tiba orang yang qadhi, orang alim itu yang dengki pada Abu Hanifah bertanya kepadanya. Disebut namanya tuan-tuan, ini kita belajar lah. Orang ni orang alim, Allah ampunkan. Macam Imam Al-Bukhari pun ada orang tak senang dengannya, namanya Zuhali. Bukan Zuhaili Zuhali. Orang ni di Naisabur sangat tak suka, hasad kepada Imam Bukhari. Semua orang ada musuh-musuhnya. Orang beriman, mukmin yahsuduhu, dalam hadis kata. Orang Islam ni baina khamsah syada'id. Kita ni berada di 5 persimpangan, 5 tekanan. Satu daripadanya orang Islam, orang mukmin, tapi dengki pada kita. Nak buat macam mana tuan-tuan? Maka Abu Hanifah ni tampil ke istana, dipanggil. Tiba-tiba orang yang bernama Abu Abbas At-Tusi, yang sangat tak suka dengan Abu Hanifah ni tuan, orang alim juga, dia bertanya kepada Abu Hanifah di hadapan Abu Ja'far Mansur. Dia berkata kepada Abu Hanifah, wahai imam, saya tanya kamu, kalau raja suruh bunuh seseorang, adakah saya kena taat ataupun tidak? Allah tuan-tuan, soalan cepu emas tuan-tuan, soalan maut depan raja, maharaja yang paling kuat. Dan kerajaan Abbasiyah pada masa itu kerajaan yang kuat, kukuh. Macam ibaratnya pada hari ini kalau kita nak lihat kuasa dunia, macam Amerika, macam China lah tuan-tuan. Makna begitu dominan dan dunia semua takut. Empire Abbasiyah. Abu Ja'far ni soalan yang kejam, tak puas hati orang di situ, dipancungnya. Maka Abu Abbas At-Tusi ni berkata kepada Abu Hanifah, wahai imam, saya tanya kamu hukum. Kalau khalifah suruh pancung seseorang, bunuh seseorang, apakah saya bunuh ataupun saya tunggu dulu? Aqtuluhu am atarayas? Tarayas nak tunggu dulu. Maka jawapan Abu Hanifah, tak tahu jawapan tuan. Sambung malam esok. Boleh? Suspend betul tuan-tuan jadi ceritanya masih panjang, saya nak bawa malam esok insya-Allah. Apapun di hujung ayat ni adalah mengajar kita satu nilai kualiti mukmin di sisi Allah. Hendaklah kita ingat segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah daripadanya, bukan sedikit pun daripada kita. Itu sebab ketika wafatnya Ibrahim alaihissalam, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berlaku gerhana pada waktu itu. Ramai kalangan orang Arab yang percaya ia ada kaitan, Nabi menafikannya. Dengan tawaduknya Nabi menjawab itu bukan tanda-tanda kejadian yang Allah jadikan untuk kita insaf, dengan sebab kita berdosa.
Jadi tawaduknya Nabi dalam segenap aspek kehidupan. Saya nak cerita banyak dari benda ni tuan-tuan, tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana Imam Ghazali mengajar kita menangani sifat memuji-muji diri sendiri ini. Memuji-muji yang sangat dibenci oleh syarak, dibenci oleh Islam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Kita berhenti dulu di sini, malah esok sambung lagi. So jangan ke mana-mana pada waktu yang sama. Sekian dari saya. Terima kasih tuan-tuan atas sokongan tuan-tuan. Dan dari tuan-tuan minat untuk dapatkan Habatus Sauda Birkah ini, tuan-tuan boleh order dengan WhatsApp ke bawah, nombor yang nyatakan. Dan kami nak galakkan tuan-tuan juga untuk jadi stokis, untuk jadi berniaga. Mari sama kita berniaga tuan-tuan. Ada insentif yang tu diberikan. Mari kita mengajar orang rumah kita, mungkin pada waktu ekonomi yang tak stabil seperti ini, kita boleh support ekonomi keluarga dengan plan yang sangat menarik yang telah pun dibuat oleh Zazan Travel untuk mengajarkan tuan-tuan semua yang ada kat sini. Mari kita berniaga bersama tuan-tuan ni. Mudah-mudahan Habatus Sauda ni bukan untuk kita saja sihat, orang keliling kita pun insya-Allah. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran tuan-tuan. Doakan untuk kami, dan kita akhiri pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا فيما لا يعلمون ولا تؤاخذنا مما يقولون. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan. Dan tolonglah share video ni kepada sahabat kita, panjang-panjangkan. Mudah-mudahan padanya ada jariah ilmu untuk dikongsi bersama. Jumpa lagi pada waktu lebih kurang sama malam esok. Sekian dari saya. Kenang ana dalam doa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafizah Jazuli, Mahani Adam, Nur Hasina, Hajah Hamidah, Puan Niat Abdullah. Terima kasih Mazna Ibrahim, Siti Balqis, Adid. Terima kasih Top Fan Juwaria Mamat. Terima kasih Haji Akhir Nisa. Terima kasih Pelabuhan Lazat. Terima kasih Rohaya Ahmad, Tok Ngulu. Terima kasih Dr. Nur Azia. Terima kasih Nur Adida binti Sabri. Terima kasih semua yang hadir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.